Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Syarifin banyak memberi pesanan kepada kita. Katanya kalau banyak ni saja nak menang perbagaian sungai tak boleh menang. Ya, tetapi yang menjadi sedih sekarang ni apabila kita minta sukarelawan minta tolong kita, kadang-kadang dah jadi tabiat. Ada duit tak? Dipatahkan kita ada duit tak? Kalau saya bilang, saya dulu dalam parti keadilan 15 tahun saya tak dibayar gaji. Ya, bergerak sendiri. Ini yang sebenar-benarnya. Jadi kalau nak lawan, fikir nak duit, nak dibayar baru nampak kerja. Anak cucu kita pada masa hadapan pakai lingkup lagi teruk. Ya, jadi kita perlu gerak dulu insyaAllah. Kita perlukan sukarelawan kita. Ya, dan di sini saya tanya, siapa yang suka duit print, angkat tangan. Saya tengok, siapa yang suka duit print? Dapat duit print belum, angkat tangan. Belum ya. Okey, siapa yang suka GST, angkat tangan. Ada yang suka GST kata. Okey, ini saya nak kongsi ya. Saya nak kongsi apa yang saya dapat dari kongsi kepada saya. Jika 1 bulan ketua rumah, ketua keluarga atau anak bujang yang belanja RM2,000 sebulan, GST dia adalah RM120 kena bayar. Ya, RM2,000 belanja di poket, GST dia RM120. Jika kali dengan setahun, RM1,440. Tetapi beri bayar setahun untuk keluarga RM1,200. Betul? Kalau anak bujang yang belanja RM2,000 sama juga, beri berapa? RM450 ya. Duit sendiri. Tak apa, ambil duit sendiri. Tapi jangan seronok oleh dapat beri. Bukan dibuat bagi. Duit kita juga. Duit GST yang kita bayar setiap hari kita belajar. Ini kita kena faham, kita kena peka, kita kena belajar, kita kena fikir, kita kena bijak berkira-kira. Dan yang hari di sini juga mungkin masih lagi ada yang bekerja di dalam kegiatan awam. Di sini saya ingin kongsikan kepada anda, jangan takut untuk wakaf walaupun kegiatan awam. Sebab ubi itu rahsia, memang rahsia. Kadang-kadang ketua umum kita, anda jangan mau lah, setak boleh. Takut. Ini itu rahsia sebenarnya jawab. Sebab rakan-rakan kita daripada Pukul, ya, yang punya Pukul kita memang rahsia. Tidak boleh diminta oleh ketua kita untuk tukar kita ke tempat kerja lain. Jadi jangan takut. Kalau mikir di pokok kita dah teruk, ekonomi kita dah teruk, ya, takkan kita nak sedekah, takkan kita nak cari di tepi dan sebagainya yang senang kuat di dalam kerja ini. Jangan takut. Teruskan menentang kezaliman yang penting. Berdiri di atas tabakan itu sendiri, berdiri di sisi Allah Ta'ala, itu yang paling penting. Okey, seterusnya saya menyambut Yang Muhammad Dato' Sri Rizal Jabaluddin untuk meresmikan gimmick pelancaran Genderap Raya P058 dengan sehormatnya dan seterusnya menyampaikan masa 2 kasih. Ya, silakan Yang Muhammad. Saya minta berdiri di perkataan KFB, PKR bersatu dan amanah untuk bersama-sama Yang Muhammad Dato' untuk melancarkan gimmick dan program Raya P058 pada malam ini.
Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Jamhuri kerana sudi merasmikan program pelajaran Jentera Pilihan Raya P05 Pembangunan Serai. Dan telah hormatnya disilakan Yang Berhormat untuk ucapan beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami Jawab Sanglau. Sekali Wanaka. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia Kursi Majlis, yang dihormati Cik Dana Sofia Haji Daud, itu bukan Dana Sofia daripada DAP, Ketua Kuasa Pemuda DAP Pusat. Kawan saya yang berbahagia Datuk Syamruddin selaku Ketua Komunikasi Parti Bersatu Pribumi Negeri Perak. Saya meraihkan tuan rumah Tuan Haji Latif dan keluarga kerana kita diberikan kemudahan menggunakan alaman rumah dia. Terima kasih Tuan Haji Latif. Beri tepukan kepada Abang dan isteri dia sebagai pimpinan bersatu Pakatan Serai. Seluruh kepimpinan Pakatan Harapan Pakatan Serai DAP PKR Amanah Bersatu Pribumi. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, saudara-saudara, yum-yum dan yum-yum yang saya kasih pada malam ini. Kita melancarkan Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan peringkat Parlimen Pakatan Serai, termasuk sukarelawan sekali pada hari ini, menandakan bahawa Pakatan Harapan merupakan kerajaan yang akan dijelmakan oleh rakyat negeri Perak dan seluruh Malaysia sebagai ganti kepada UMNO Barisan Nasional yang hari ini terbukti mendera dan menyusahkan rakyat. Betul tak betul? Jadi hari ini saudara-saudara bersejarah di Pakatan Serai. Kenapa? Kerana gabungan Parti Pribumi Bersatu DAP PKR dan Amanah ini merupakan satu harapan baru kepada rakyat Pakatan Serai. Apa sebab kita kata harapan baru? Kerananya saudara-saudara, penderaan yang UMNO Barisan Nasional melalui Najib Tun Razak dan isterinya Rosmah mendera rakyat ini telah lebih 60 tahun. 60 tahun UMNO diberikan mandat menguruskan negara kita. Tapi hasilnya hari ini penderaan, penderitaan, kesusahan. Lebih-lebih lagi bila Najib hari ini sebagai pimpinan UMNO Barisan Nasional curi wang rakyat, simpan dalam akaun dia sendiri, yang belum pernah mana-mana Presiden UMNO terdahulu daripada itu buat kerja yang jahat. Siapa beritahu dia pencuri? Ramai. Tun Dr. Mahathir tiap-tiap malam dia berceramah, dia kata ini pencuri, penyangap dan juga penyamun. Laporan daripada Jabatan Keadilan, Jabatan Justice daripada Amerika menyatakan MO1 ada akaun yang wang tersimpan dalam akaun itu berbilion-bilion. MO1 ini mengambil banyak wang daripada dia sebagai pengerusi 1MDB. Jadi kita rakyat Malaysia tanya-tanya, MO1 ni siapa dia? Siapa dia MO1 ini? Kita nak jawab pun tak tahu. Tiba-tiba seorang menteri daripada UMNO, namanya siapa dia? Daripada Sabah. Dia kata jangan kau tak tahu, jangan bangang sangat. MO1 tu Najib lah, kata dia. Dia yang mengaku MO1 Najib lah. Tak payah kita sebut, sedang-sedang. Bermaknanya hari ini betul kalau Tuan Mahathir kata Perdana Menteri Malaysia hari ini menyusahkan rakyat. Yang kedua, dia menyusahkan rakyat kerana dia kenakan GST. Betul tak betul? Sebelum ini Pak Lah ada kena GST. Tuan Hussein On, Allah yarham, ada pernah dia kena GST. Tuan Dr. Mahathir 20 tahun, 22 tahun ada kena GST. Itu sebab kita tak rasa susah zaman mereka, walaupun gaji kita kecil daripada sekarang ni Kak Long. Sekarang ni budak-budak keluar universiti gaji 2,500 bahkan. Dulu Taman Dr. Mahathir gaji dia 1,200, 1,300. 1,300 ketika itu dia boleh bagi hulur tiap-tiap bulan pada mak-pak dia. Dia tak hutang, dia boleh beli kereta, dia boleh kahwin, dia boleh sikit sebanyak untuk usahakan beli sebuah rumah yang dia mampu. Gaji dia kecil.
Hari ini selepas dia keluar gaji hampir 3,000, dia kena bayar hutang PTPTN. Dia juga ada hasrat nak berumah tangga. Dia juga ada hasrat nak beli kereta. Dia nak ulok pak mak dia, dia pun tak mampu sama-sama. Kenapa? Kerana ada cukai. Jadi untuk itu Najib menderakan anak-anak muda keluar universiti dah kena dera, dah seksa. Di samping itu yang ketiga, yang Najib mendera rakyat hari ini kerana dia tarik subsidi. Bagaimana tarik subsidi? Kerana dia kata subsidi ini menyusahkan kerajaan. Beban subsidi ini banyak. Contohnya saudara-saudara, dulu kita beli minyak masak sebotol berapa? Harganya RM16 sebotol. Kenapa? Sebab kerajaan ada bagi subsidi. Untuk satu botol itu kita bayar hanya RM16. Najib tarik subsidi itu, harga hari ini RM22. Itu tak tahu? Baru satu contoh barang keperluan harian minyak masak. Tak masuk lagi sabun, tak masuk roti, tepung, gula, beras. Dia lainlah, dia pakai wang rakyat duit banyak. Dia boleh makan beras koniwa. Tahu belah koniwa? Pernah dengar? Tak pernah dengar. 2 hari, you orang Amerika ni. 2 hari sudah, dia pergi ke Pahang. Di hospital tu orang tanya dia bagaimana. Dia kata, Datuk Seri, aku tengok kamu dengan bini kamu ni cukup kuat, segak dan montel-montel belakang. Apa rahsia dia? Apa jawab dia? Dia kata, kami ni makan beras koniwa. Aku tak pernah dengar perkataan koniwa ni. Aku nak sebut, aku tak reti. Dia makan beras koniwa. Beras koniwa tu kalau 10 kilo berapa harga dia? Diimport daripada selatan Amerika. Betul kata dia. Dia pernah makan beras koniwa. 1 kilo RM665 sekilo. Kalau kita beli beg 10 kilo itu RM650. Yang tu Najib Rosmah makan, yang menyebabkan badan dia sihat. Saat lepas dia habak tu, Tun Mahathir besok tweet. Tahu tweet? Dia tulis kat situ, saya cuma makan beras tempatan sahaja. Dia nak tengok orang tua. Dia kata, dia baru umur tak sampai 70, aku dah 92. Dia makan koniwa, aku makan beras tempatan cak rambutan arnak putih. Itu tak betul? Baru harga dia RM25, 10 kilo. Makna sekilo RM2,5. Itulah rakyat makan tu tak betul? RM2,5 sekilo. Najib dengan isteri dia makan beras sekilo RM65. Mana hati perut Najib pada rakyat? Pernah dia tengok orang pekan nak makan 2 pinggan beras sehari? Tak boleh. Pergi kampung asli di Tapah tu, dia makan beras ayam yo. Tahu beras ayam? Dulu dia makan beras putih. Lah ni beras hitam, yang hanya beli kedai-kedai dedak jual ayam. Itu dia bagi anak dia makan. Sebab tak larat nak beli RM25 10 kilo. Beli RM11 beras ayam. Jadi itu saudara-saudara, Najib ada hati perut untuk rakyat dah? Tak ada. Zaman Nabi Muhammad SAW, seluruh rakyat jelata di negeri Madinah makan gandum sama. Dia makan gandum biasa juga. Dia tak beli gandum daripada Itali, Rom, daripada Perancis. Makan gandum hebat, makan beras-beras hebat. Tak ada. Nabi Muhammad menunjukkan contoh, aku makan makanan yang diberi kepada rakyat semua, itu aku makan. Dia makan kurma yang orang rakyat makan, tu makan. Tapi Perdana Menteri Malaysia makan beras cap koniwa, import daripada selatan Amerika. Kita ada orang Venezuela. Mak adik. Bayang. Menyebabkan hari ini dia montel dengan isteri dia. Betul tak? Saudara-saudara, apa dia buat di peringkat pusat? Adik dia di Perak ni buat benda sama. Siapa nama adik dia? Pandai. Najib ambil wang rakyat, simpan akaun dia 2.6 bilion. Bukan kecil-kecil wang yo. Kalau suruh budak jantan kira 8 hari 8 malam, tak boleh kira lagi. 2.6 bilion ni simpan dalam akaun Najib.
211-201-200-9694, nombor akaun dia. 26 bilion. Banyak ke tak banyak? Banyak. Nak kira macam mana? Tak boleh kira. Adik dia di sini, saudara-saudara, bagi kat rakyat biasa, kaki tangan kerajaan Perak dapat 2,000 bonus tahun 2018. 1,000 dia bagi masa nak buka tahun baru hari tu, dia bagi 1,000 nak buka sekolah. 1,000 lagi dia akan bagi hari raya nanti, bulan Aidilfitri. 2,000 masing-masing kaki tangan kerajaan dapat. Dia bagi diri dia berapa? 115,000 dia seorang pula. Ada di kota rakyat Perak tak? Tak ada. Bonus untuk kaki tangan kerajaan 2,000. Bonus tu dia 115,000. Ini kisah yang ada hari ini. Aku pernah duduk tempat dia duduk. Dia duduk sebagai pengurusi LAP. Dia duduk sebagai pengurusi SADC. Dia duduk sebagai pengurusi PKPK. Dia duduk pengurusi-pengurusi lain lagi. Semua tu dapat allowance kat dia. Aku pernah duduk tempat itu, aku tak habis kupang pun duit dia. Sebab saya dididik oleh Tuan Guru Aziz, dididik oleh arwah Fadil Nur. Dia kata 1 sen hang sebab wang rakyat, hang jaga ke akhirat besok. Yang ini Abi pandai buat lagu. Sehingga kan ramai tok-tok lebay parti suci lama saya dulu, dapat terpegun dengan lagu menggunakan ayat Quran. Baca Abi, aku nak dengar. Wala Fatamas. Tengok tu. Apa ayat Quran? Wala tarkanu ila alladhina zalamu, kata Abi. Fatamassakumun nar. Abin tak apa lagi ni. Aku dah belajar dengan Abin. Aku kenal ayat ni melalui lebay-lebay lempas dulu parti lama. Dia pun didik dan tapi aku apa ayat tu maksud? Maksud dia, hang jangan sekali-kali ada cenderung minat dekat orang yang buat zalim. Kelak hang akan disambar oleh api neraka. Tafsir ayat itu yo, saya tengok dalam beberapa tafsir, Maududi dan sebagainya. Dia kata, bila kita nyemerang Siratal Mustaqim ni, mana-mana hadap tu gelong dia jatuh. Bawah tu api. Tapi ayat ini kata siapa-siapa yang sokong orang yang buat zalim ini, api daripada kawah tu dia keluar, dia pergi terpa orang yang tolong orang zalim. Orang yang pangkah orang zalim ni, api tu keluar daripada mulut tempayan tu, mulut kawah tu, dia pergi terpa, tarik masuk dalam. Tu bayangan dia. Bukan dia jatuh api keluar, pergi tarik dia masuk dalam, rentap dia masuk dalam. Kenapa? Kerana dia ni buat zalim, hampir sokong dia pasal. Ambil wang rakyat kita di Medan Serai ni, pi beli jual keladi, pi jual paku, pi jual kekabu, jual nyok, simpan tabung haji, simpan piket dalam KWSP, simpan dalam KWAP. Najib pi ambil wang ni, pi bagi kat anak tiri dia. Siapa nama anak tiri Najib? Riza Aziz. Siapa dia Aziz tu? Ayah Riza. Betul-betul? Tapi Aziz ni juga pernah satu kelambu duduk dengan Rosmah. Sebelum Najib ambil tempat Aziz, Aziz pernah duduk satu kelambu, satu selimut dengan Rosmah. Dapat Aziz. Dapat Riza. Apa semua dah tidur. Dapat Riza. Najib ambil wang orang Medan Serai yang jual keladi, pisang dan sebagainya, pi bagi kat anak tiri dia, pi beli kapal terbang mewah 35 juta USD. Anak dia rasa nak makan nasi lemak, dia pergi Hong Kong. Dia rasa nak pergi makan tengah hari kat London, dia pergi terbang London. Dia rasa nak makan steak dekat Argentina, dia pergi Argentina. Pakai kapal terbang yang orang Medan Serai hanya simpan melalui jual keladi, nyok kelapa, bunga kantan dan sebagainya. Najib ambil uang kita. Zalim tak zalim? Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali hang ada cenderung minat pada orang buat zalim. Kelak hang akan diterpa oleh api neraka. Ambil uang rakyat yang kita beli keladi, yang kita jual keladi, jual nyok, santan, jual ikan puyuh ni, simpan dekat tabung haji. Dia ambil uang itu,
Bagi anak tiri pergi buat filem lucah The Wolf of Wall Street nama ni. Tak percaya tanya lawyer kita ada kat sini. Kita ada lawyer kita kat sini. The Wolf of Wall Street nama filem itu. Filem lucah. Ambil wang orang bagai serai, pergi bagi ke anak tiri, ambil pergi buat filem lucah. Dia ni anak tiri Najib, tapi dia ni anak kandung Rosmah. Bagaimana seorang ibu nak harapkan pahala daripada anak dia kalau anak dia masih kat dunia, kalau anak dia anak soleh, dia boleh hantar pahala kat mak dia dalam kubur. Betul tak betul? Kalau anak dia terlibat dalam filem lucah, dia boleh hantar tak pahala kat mak dia? Dia nanti hantar bara kat mak dia. Yang tu yang berlaku hari ni. Najib bagi duit suruh anak dia, anak tiri dia buat benda tu. Yang jadi tamparan hebat pada mak dia. Itu sebab dalam surat khabar dia tak khabar, dia tak beritahu orang Melayu bahawa Riza ini anak kandung Rosmah. Dia habaq dalam surat khabar Riza anak tiri Najib. Betul tak? Sebab orang Melayu ni saudara-saudara, bila main anak kandung dia sensitif. Anak kandung ni anak yang tolong pak mak dia kubur besok. Tapi bila anak kandung dah main filem lucah, nak hantar apa? Nak hantar apa kat kubur besok? Kat mak dia. Dia hanya hantar bara. Maka saudara-saudara yang saya kasih sekalian, itu kerja orang buat zalim. Kita kat dunia ni kalau mari pangkah ada minat orang macam tu, maka Allah kata Nabi neraka nanti akan terbang. Itu sebab saya hari ini saudara-saudara nak beri rasa penghargaan, terima kasih kepada Haji Latif, rakan-rakan dia pimpin Datuk Syarudin. Kenapa? Kerana mereka berkorban sama Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkorban sama Tun Dr. Mahathir Hasmah Ali, Tun Hasmah Ali. Dapat tinggalkan parti, maksud Nizam itu bukan bernizam ni. Dia kawan saya lama lah. Kau nak kira dia duduk dalam terima kasih. Ini orang seperti ni. Dia bagi ayah kat kita. Kau nak kira saya duduk dalam parti lama dengan mereka duduk dalam parti UMNO, lagi lama Pak Long. Lagi lama. Abang dengan aku duduk dalam parti lama ni. Lama. Kami nak tinggalkan parti lama, nak buat masuk amanah ni. Punyalah sakit, tapi rupa-rupa kita daripada Bersatu Pribumi tinggalkan UMNO ni. Lagi-lagilah mereka korban kuat. Saya rasa tabik hormat ke mereka, tabik Esprit. Saya beritahu pada Tan Sri Muhyiddin, saya rakamkan Tan Sri, saya kata, aku nak salam dekat hang, aku nak peluk hang, aku nak habaq kat hang, aku nak terima kasih kat hang meninggalkan perjuangan yang sia-sia. Tan Sri Muhyiddin 38 tahun nak UMNO. Tinggal parti yang menyeksa rakyat, buat kezaliman, akhirnya menyusahkan rakyat. Saya terima kasih pada Datuk Sri Mukhris. Datuk Sri Mukhris bila berceramah dengan saya di Lenggong ke mana tempat kan, dia akan beritahu pada ceramah tu, dia kata Niza dengan aku ni sekapai, kata dia. Kami ditendang, terajang oleh orang sama, dia kata. Kami sama, kita kena terajang. Najib juga ada curi kerjaan kita, dia kata. Bermakna saudara-saudara hari ini nak habaqnya bahawa pimpinan UMNO hari ini duk curi duit rakyat masuk akaun yang presiden-presiden UMNO terdahulu tak nak buat. Jadi kalau sebagian besar ahli-ahli UMNO meninggalkan parti itu kerana tak setuju dengan apa yang presiden dia buat. Tan Sri Muhyiddin kena halau keluar, dia kena pecat kerana tanya Najib. Jeb, kata dia, aku diberitahu dalam akaun hang ada banyak duit. Betul kata dia. Habis Jeb, hang tahu kat mana, hang ambil kat mana duit tu? Arab bagi, kata dia. Tan Sri Muhyiddin kata, Arab mana? Kalau boleh aku pun nak cari juga Arab macam tu. Cari rata Arab. Tiba-tiba ahli parlimen bagian Datuk kata, aku dah jumpa Arab tu seorang, kata dia. Dia mengaku dia bagi kat Najib 26 bilion. Tak lama lepas tu orang tanya ada Arab mana? Cop-cop bukan satu Arab. Ramai Arab aku jumpa. Tukar je ramai Arab. Betul tanya pula Arab mana? Arab tu dah mati. Cerita teruk daripada cerita macam ni lagi saudara. Orang UMNO marah bila presiden dia mempermain-main, menipu ahli UMNO. Tapi dia kena pecat. Mukhris kena pecat. Syafiq Abdal kena pecat kerana tanya dalam akaun Najib ada 26 bilion. Jadi bermaknanya malam ini saudara-saudara kita melancarkan kerja ini untuk kita tambat hati-hati rakan-rakan kita dalam parti lama saya, parti UMNO, supaya mereka ini dalam pilihan raya akan datang
dengan adanya jentera di Kebagan Serai ni, mereka boleh kalih dan beri sokongan kepada Pakatan Harapan yang mana bersatukan bertanding paling Kebagan Serai. Kita ada Dun Seringsing, kita ada Alok Ponsu dan juga Gunung Selangui bagi menang kat Pakatan Harapan. Boleh tak? Kerana kemenangan itu akan membantu mereka meninggalkan parti yang sia-sia, yang rosakkan akidah mereka, yang akhirnya tidak boleh menyelamatkan negara. Apa nak kita harap lagi pada Najib? Dia hanya boleh curi wang kita, bagi balik pada anak tiri dia, bagi kat bini dia. Ada apa? Pakatan Harapan beri janji. Kita kata dapat mandat di Perak, dapat mandat seluruh sampai Putrajaya, kita nak buang GST ni jauh dalam Sungai Krian. Tak boleh simpan dah GST ni. Kerana dia jahat, sejahat-jahat syaitan yang Najib bawa masuk dalam akaun ekonomi kita. Kena buang pergi. Bila kita buang GST kali ini, bidang kuasa Perdana Menteri baru kita Tun Dr. Mahathir. Kenal dia ni? Aku bila aku tengok Tun Dr. Mahathir, aku rasa malu tu. Umur 92 tahun dia boleh pergi rata Malaysia. Tiap-tiap malam bawa isteri dia Tun Asmah. Walaupun dia tak bernampak, ikut juga suami dia. Mari baru-baru ni 2 orang polis Bukit Aman panggil dia. Pergi dekat Putrajaya sana. Duk soal siasat dia ni hampir-hampir 2 jam, saudara-saudara. Wanita yang pernah jadi isteri kepada Presiden UMNO, isteri wanita pertama Malaysia, diseksa begitu rupa oleh pimpinan UMNO hari ini, mengarahkan PDRM buat kerja. Hampir 2 jam kawan tu duduk depan polis, dia bertanya dia. Dia kata, siapa yang bagi izin Tun Asmah pergi ceramah 5 minit atas Hilux tu? 5 minit kawan tu bercakap. Polis panggil hampir 2 jam. Soal siasat dia, kawan tu duduk, kat dengar pun. Seksa sekali saya nak beritahu kat lu. Kalau dia seksa kami, kalau dia soal siasat kami 2 jam, tak teruk sangat, kita boleh tahan lagi. Ini seorang tua 91 tahun, hampir 2 jam berhadapan dengan siasatan polis. Kenapa dia bagi ceramah di 5 minit? Saudara-saudara, yang menyebabkan hati-hati wanita UMNO bila tengok gambar tu, luhur mereka, saudara-saudara. Hampir menitis air mata bagaimana kekejaman Najib hang buat kepada Tun Asmah begitu. Maka saya nak minta ramai yang ada pada malam ini, ramai duduk belakang sana, supaya sedar bahawa inilah kejahatan dia. Inilah kesengsaraan yang kena pada rakyat. Dan kita kena habaq bisik kat paknakan kita, jiran kita yang masih terbaik UMNO dia lagi. Bukan dapat apa pun, bara tubuh kita, katakan. Mari kita kalih, selamatkan sekali Malaysia ini. Saudara-saudara, sesungguhnya bila Pakatan Harapan menang di Perak, kami daripada amanah DAP, PKR dan juga Bersatu mempunyai intelek, orang yang mempunyai kepakaran profesional, kita akan uruskan negeri dengan cara yang tak elok. 2.4 juta rakyat Perak boleh menikmati agihan daripada hasil mahsul negeri Perak ni. Aku tahu macam mana nak tambah hasil negeri Perak. Tadi bila Diana Sophia beritahu di Selangor, dia duduk Selangor, dia kerja Selangor, dia menikmati ayat pertama 20 meter kub percuma. Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan PKR bagi kat dia. Dia menikmati bas daripada Gombak nak pergi Kajang percuma. Dalam bas ada wifi, dalam bas ada aircon. Tambang tak ada konduktor kutip. Hang naik bas, hang nak pergi mana cerita? Kita daripada Bagai Serai nak pergi Balik Puntak, kena bayar tak? Daripada Balik Puntak, daripada Bagai Serai nak pergi Ipoh, kena bayar tak? Bayar. Bila rakyat Perak nak menikmati bas percuma? Saya tanya dia dalam Dewan, saya kata hentam duit rakyat. Apa yang bagi pada orang Perak? Apa nak bagi? Sebab dia sendiri tak ada. Dia sendiri tak ada kekuasaan nak jana dana Perak supaya tambah hasil. Bila hasil tambah, boleh kita agih pada rakyat Perak. Apa nak buat, dia pun tak ada. Sebab dia tak cerdik. Betul tak betul? Tapi kita Pakatan Harapan, walaupun saya ada pengalaman 11 bulan, tapi kita ada kepakaran bagaimana nak cari biji timah yang tersimpan dalam bumi-bumi Perak, keluarkan dan jual dengan harga mahal hari ini, $30,000 1 metrik tan. Kita banyak sungai, sepatutnya kadar air negeri Perak yang termurah.
Hari ini kadar air negeri Perak yang dikenal oleh kerajaan Perak, kepada rakyat Perak ni, yang ketiga tertinggi dekat Malaysia ni. Tahu? Pulau Pinang tak ada sungai. Mereka lah rakyat yang mendapat kadar air yang termurah hari ini. Orang Pulau Pinang. Kenapa? Kerana pengurusan air dia hebat. Maka dia layak bagi rakyat dia kadar air yang terendah di Malaysia ni, kadar sungai. Pahang, Perak, kita sungai melambak, sungai Krian sampai kiamat tak kering ayam dia. Kita sungai Perak sampai kiamat tak kering ayam dia. Sepatutnya orang Perak lah mendapat kadar air yang termurah. Barangkali 4 kupang ke 5 kupang 1 meter cube. Hari ini kita kena bayar. You pergi tengok bil air balik rumah. Berapa kita kena bayar? Mahal. Tak masuk kos elektrik lagi, TNB. Tak masuk tol lagi. Dan lain-lain cukai. Jadi di bawah Barisan Nasional kita tidak ada harapan bahawa di masa depan anak-anak kita, cucu cicit kita akan dapat harapan baru. Tak ada. Gelap, segelap-gelap. Tapi di bawah Pakatan Harapan ada. Sebab kita dah beritahu janji kita, harga minyak kita akan tetapkan. Lani Najib dengan Rosmah ni saudara, tiap-tiap Rabu tukar harga minyak. Mana pernah orang buat dalam dunia macam tu? Hari ni turun 5 sen, besok naik sekupang. Minggu depan turun sekupang, naik 2 kupang. Betul? Lepas tu main aci-aci dengan kita. Nak pilihan raya ni, turun 5 sen, turun sekupang, turun 12 sen. Pakatan Harapan kata tak ada, selagi harga minyak kat dunia ni stable, kita tetapkan 1 liter RM1.8 kupang. Nak tak nak? Maknanya RM1.8 kupang tetap sampai bila harga minyak di pasaran antarabangsa naik ke kurang ke, baru kita adjust balik. Nak menstabilkan harga minyak. Yang ketiganya kita beritahu bahawa feda ni perlu diperkemas, diperkinikan. Hari ini Tan Sri Syahrir dijadikan pengurusi baru, lantik daripada pengurusi lama Syahrir Samad. Ambil daripada Isa Samad, dua-dua anak Samad, Pak Samad. Betul? Cuma yang seorang tu inci kurang saja. Dia boleh pergi gadai tanah saudara-saudara kepada dua syarikat. Dia main acicok, tiba-tiba dalam silap mata tak sampai sebulan, tanah tu balik pergi kat Felda. Orang pun heran. Tanah kampung nak tukar nama pun main 3-4 tahun, betul tak? Ini tanah yang 4 lot harga hampir-hampir 1 bilion harga dia, boleh tukar hak milik tak sampai sebulan. Ini main silap mata macam mana? Memperbodohkan rakyat Perak, memperbodohkan rakyat Malaysia. Jadi hak yang ada kat Perak ni, dia bagi bonus dia RM115,000 pada dia seorang. Lepas tu saudara-saudara, kami sebut dalam Dewan Undangan Negeri, kita kata kalau apa yang saya sebut ni tak betul, hang nafikan. Ni dalam Dewan ni saya sebut depan dia. Saya kata kalau apa yang nak sebut ni tak betul, hang nafikan. Betul tak? Hang ambil duit daripada satu syarikat, hang sebagai pengerusi. Syarikat tu tak buat untung, rugi. Anak syarikat fikir-fikir. Hang ambil duit dia, hang beli sebuah kereta Audi Quattro Q7. Kenal kereta ni? Tahu ke kereta ni? Q7 ni? Apa tengah tengok? Aku tengok rata dekat Balik Buntak, tengah tengok satu orang Balik Buntak tak pakai kereta. Tapi adik Najib di Pangkor ni, dia boleh beli kereta itu. Saya kata, hang dah ada kereta rasmi. Sebagai Menteri Besar, hang ada kereta rasmi. Kerajaan bagi hang kereta rasmi. Hang pergi beli lagi satu buah pasal. Sampailah dia tak nafi. Mana hati perut dia? Kalau dia beli kereta bertausaga wajar ke, kita tak kriau sangat, tidak. Ini kereta Audi Q3. Kak Yung tahu ke berapa harga dia pasaran? Dia bayar, kita ada dia punya payment voucher dia, RM622,000 satu kereta dia beli untuk dia seorang. Bayangkan jenis adik Najib yang ada kat Perak ni. Duk pakai tasbih, pakai kopiah putih, pakai jubah, pergi buat pemukiman, habak kau aku ni warak doktor. Ni duit rakyat bedai macam tu saja. Saya nak habak kalau apa yang saya sebut secara terbuka ni tak betul, dia sama aku besok tu. Ni lawyer ada ni, rakaman ada ni. Tapi kita tanya dia, aku dah tanya hang, aku dengar cerita, hang ambil wang rakyat, hang beli kereta mewah. Hang dah ada kereta, dah kerjaan bagi. Apa saya buat macam ni? Sampai dah ni, dia tak nafi. Dia kata, ya kereta tu ada, tapi saya pakai suram. Dia kata, mana harta lah hang beli? Aku je lah, tidak.
Dia ni pernah belajar kat Pegai Serai, ingat tak? Orang Pegai Serai ingat dia pernah belajar kat sekolah? Orang panggil dia apa? Orang panggil dia apa? Dia ada nama dia tak bersuara, cari dia. Lepas tu saya tanya dia. Dia nakkan diri dia ni dapat anugerah hebat. Itu dia. Nak dapatkan anugerah hebat. Maka dia gunakan satu badan di Kuala Lumpur, namanya badan tu The Brand Laureate. Kalau saudara ada internet, pergi type The Brand Laureate, BRAND-LAURETTE. Saudara tengok, ini satu badan yang bagi anugerah pada orang-orang ternama. Mereka pernah bagi anugerah pada Tun Abdullah Badawi. Mereka pernah bagi anugerah pada Tan Sri Syamuddin Tun Hussein On, kepada Jin Abdullah ada. Dia pun terasa nak jugalah anugerah ni. Maka dia bayar supaya badan tu bagi dia anugerah. Nama anugerah ijazah tu ijazah The Game Changer. Saya kata kalau dia nak bagi hang anugerah, aku tak kisah sangat, ambil lah pi. Tapi hang ambil wang rakyat, hang bayar dekat dia kerana anugerah ni. Hang ni tak ada tipu. Harga anugerah tu bukan sekupang 2 kupang yo. Berapa harga dia? Anugerah ijazah The Game Changer ni berapa harga dia? 381,000. Bayar dekat Brand Laureate supaya Brand Laureate bagi dia anugerah The Game Changer. Dapatlah masuk surat khabar, masuk satu magazine gambar dia tersengih yang cantik tu. Dapat anugerah The Game Changer. Begini kena dapat anugerah, begini kena dapat ijazah. Hang guna wang rakyat, bayar dekat badan-badan internasional, dapat anugerah, hang rasa seronok. Kalau hang pakai wang hang sendiri, aku tak setuju. Mana boleh seorang lepas universiti dapat degree doktorat, dia bayar pada universiti? Tak boleh pakai, itu tak betul. Yang tu yang adik Najib buat dekat sini. Pak dia buat dekat Putrajaya, dia buat kat Ipoh. Kami ada 4 lagi yang kami tak sempat dedah kerana sidang Dewan Perdagangan Negeri tamatkan Jumaat sebulan yang lepas. Kalau ada lagi masa, kita ada 4 lagi perkara nak dedah salah laku adik Najib. Itulah jenis yang ada hari ini. Jadi kita merayu supaya orang Perak Bagan Serai ni, inilah jenis orang yang nampak warak dia, tapi itu kerja buat. Jadi saya merayu saudara-saudara, tinggalkan dia. Mereka tuduh aku macam-macam, jual tanah pada toke Cina. Lala saya cabar mereka. Saya kata, tanah mana aku jual toke Cina? Mai sebut. Sampai lah tak boleh. Takkan tak ada. Saya kata, aku duduk 9 bulan dan tu ada file yang aku gadai tanah Perak pada toke Cina. Ni ramai kawan-kawan Cina kat sini. Takkan tak ada. Kalau ada sebelum sempat ayam Fajar menyising dah dedah, betul tak tu? Sampai lah tak dedah lagi. Sebab saya cabar tanah mana yang aku jual. Tapi kalau hang tak boleh bagi aku tanah mana aku jual kat toke Cina, aku nak dedahkan tanah mana hang jual kat toke Cina. Apa speaker kata? Oh ni lari tajuk dia kata. Saya kata tak lari tajuk. Aku kena tuduh jual tanah Cina, tanah Perak pada toke Cina. Aku tanya di mana, mereka tak jawab. Aku nak tunjuk tanah mana di Perak dia pegadai kat toke Cina. So pergi kat Lekir. Pergi Lekir, Pasir Panjang, Lekuk Lumut, 22,000 ekar tanah rakyat orang Perak. Barisan Nasional gadai dekat syarikat KLK. Syarikat KLK ni siapa punya? Tan Sri Lee. Tan Sri Lee siapa dia? Bendahari MCA. 22,000 ekar. Putih mata orang Perak tengok tanah lebuh. Pengurus dia dengan pekerja-pekerja 80 orang mai jumpa saya. Pejabat Menteri Besar. Dia kata, Dr. Sri, selamatlah tanah orang Perak ni. Saya kata, apa sah? Dah UMNO gadai kat KLK ni. Pergi kat balik internet tengok KLK. Siapa punya syarikat? Hilang tanah 20,000 ekar. Putih mata kita. Saya kata, kalau tak betul, nafikan. Siapa tak nafikan dekat dalam Dewan? Termasuk Pangkong. Kalau saudara lalu dekat highway, sampai daripada Kuala Kangsar sampai dekat Padang Rengas, nampak kilang simen tu tak betul? Belah kiri. Dulu kilang simen tu namanya apa? Perak Hanjung. Cap unta ekor pendek. Itu tak betul? Lah ni bila hang lalu dekat kilang tu, hang nampak ada unta tu lagi? Hang nampak tu lihat apa? YTL tu apa dia? YTL ni orang Arab ke orang Jawa? Yoh Tiong Lei, Arab ke Jawa?
Empuh kilang duduk atas 500 ekar tanah Rizal Melayu pi kat YTN. Saya tanya dia, tak nak nafi apa? Saya kata tanah Rizal Melayu dulunya ada kilang simen kepunyaan rakyat Perak. UMNO gadai pada YTN. Tak ada dah nama Perak Hanjung. Dulu kita ada usaha sama dengan satu syarikat daripada Korea Selatan. Kita ada 51%, syarikat Korea ada 49%. UMNO pergi gadai semua tu pada YTN. Putih mata orang Perak lalu depan kilang. Sampailah kilang ada. Kilang simen kat dunia tak ada mana-mana kilang yang rugi. Tanyalah mana-mana kilang simen seluruh dunia. Pergi China baik, pergi Arab baik, kilang simen semua beruntung. Tapi kilang simen Perak Hanjung dia kata rugi sebab kami kena gadai kat YTN. Ini jenis mentaliti yang ada. Saya tanya dia. Kalau tak betul saya kata apa kan? Dan banyak lagi tanah-tanah Perak yang aku sebut senarai dia yang mereka tak boleh nafikan pi sampai hilang tepi tanah Cina. Sedangkan saya kata kalau hang tuduh aku ni beli baruah DAP baruah Cina. Apa benda yang DAP suruh aku buat yang aku buat? 11 bulan main habak kat aku. Habak kat aku apa bendanya yang Ikis yang suruh aku buat? Apa benda yang Karpasing suruh aku buat? Yang hang kata aku ni baruah DAP. Kuda tunggangan DAP benar. Tak ada apa, tapi aku nak beritahu kita banyak benda yang MCA suruh hang buat. Betul tak betul? Ada satu dewan nama Dewan Lee San Chu. Ling Leong Sek tu Universiti Tunku Rahman pergi kat Kampar. Kalau yang kita tahu dah duduk Kampar lama. Universiti 1,500 ekar tanah Rizal Melayu pergi kat UTR. Siapa punya? Ling Leong Sek. Arahan daripada MCA UMNO buat. Betul tak betul? Kita bukan marah untuk pendidikan teruskan. Tapi jangan tuduh aku sebab hang tak ada bukti kan. Tapi aku boleh tuduh hang tanah mana hang gadai. Apa benda yang hang buat? Ni jalan raya, jalan besar-besar pun nama jalan KMCA. Pimpinan MCA pun jalan. Ada pernah DAP suruh aku buat jalan Karpasing, jalan Pi Pato, jalan Nikis yang ada? Dipoh cari, ada pernah aku buat? Tak ada. Jangan tuduh aku kata baru DAP apa dia. Jadi saya pula saudara-saudara, terima kasih kepada rakan kita daripada Bersatu yang tinggalkan UMNO masuk Bersatu. Lepas habak itu kerja kami dulu dia kata. Kami tuduh Datuk Seri macam-macam. Pergi lekir saya jumpa rakan-rakan saya tinggalkan UMNO masuk Bersatu. Depa mai peluk saya, duk menangis kat saya. Dia kata Datuk Seri aku banyak dosa kan. Saya kata hang tak ada dosa. Sebab hang ikut arahan pimpinan UMNO dulu hang buat fitnah hang. Teruskan kerja hang baik, jangan lagi buat benda-benda yang tak elok. Allah maafkan dosa-dosa. Sebab saya hormat ke orang peribumi ini. Kerana mereka meninggalkan satu habuan yang mereka dapat. Banyak dedak semasa mereka ada UMNO dah. Lalu mereka tinggalkan. Kerana mereka tak sanggup nak berhadapan dengan api yang menyala-nyala disambat mereka. Maka saudara-saudara, apa pilihan kita? Nak teruskan lagi kesengsaraan ini? Nak teruskan lagi? Supaya anak-anak cicit kita menanggung penderitaan sampai 2-30 generasi lagi tak selesai. Dengan hutangnya, dengan susah GST-nya, tak selesai. Jadi kita pak-mak tahun 2018 bila raya 14 bila kita nak ubah hari ini. Supaya anak kita bila umur dia 21 tahun tu dia tak caci kita. Apa tok nenek moyang kita buat tahun 2018? Kenapa dia tak ubah kerajaan? Kita menanggung penderitaan lagi. Itu tahun 2050 besok. Kita dah tak ada dah. Jadi hari ini kita nak habak kat diri kita. Biarlah anak cucu cicit generasi akan datang lega dengan kerja buat kita. Supaya kita hapuskan apa saja kleptokrasi yang Najib buat ke atas bumi Malaysia hari ini. Kleptokrasi di Kak Long dia merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang pencuri. Nama kerajaan itu kerajaan kleptokrasi. Jadi dengan nada sedemikian saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Saya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim nasrun minallahi wa fathul qarib siru ala barakatillah. Saya merasmikan pelancaran jentera dan sukarelawan pilihan raya bagi Pakatan Harapan untuk kawasan Parlimen Bagan Serai. Mudah-mudahan dengan pelancaran ini akan berikan keberkatan dan juga nikmat untuk kita berjuang bagi menukar kerajaan yang ada dan gantikan dengan Pakatan Harapan. Boleh tak boleh? 我们一定要选希望联盟，不要选马华，不要选武党，不要选国政，没有
Pakatan Harapan, Si Wang Lianmen, Mayo Chongju Dui, Mayo Tanggu. Saya beritahu kat rakan-rakan supaya mereka boleh faham. Dan saya ucapkan kongsi pacar sin yang Kuala Wan Serui kepada mereka-mereka yang baru menyambut Hari Raya Cina Tahun Baru Cina. Dan mereka juga hari ini bekerja betul-betul nak menyelamatkan ekonomi Malaysia. Jadi, terima kasih kepada rakan-rakan kita AB, kumpulan-kumpulan yang menyokong Pakatan Harapan daripada kaum Cina di sebagai sungai paling muntah ni untuk ubah kerajaan, masukkan, tawarkan diri bersama dalam pelancaran jentera pilihan raya sukarelawan DUN dan juga Parlimen Bangsa Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamsialu Wan An. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad dan Reza itu panjang lebar. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semuanya hadir malam ini. Berakhirlah